Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar sirah Nabi tahun 4 bersama Ustazah Nurul Jannah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada minggu ini. Apa khabar anak-anak semua? Saya harap semuanya sihat insya-Allah. Untuk pelajaran sirah kita masih lagi dalam pelajaran pertama, iaitu jihad Rasulullah dan para sahabat. Ingat lagi tak Ustazah dah menerangkan tentang konsep jihad dalam Islam pada minggu lepas. Untuk minggu ini, unit yang kedua, Perang Badar. Kisah Perang Badar dulu. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Perang Badar berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Madinah dengan Mekah, yang dikenali sebagai Lembah Badar. Ustazah nak anak-anak ingat tarikh dan tempat. Bilangan tentera yang terlibat. Peperangan ini disertai oleh 313 orang tentera Islam yang terdiri daripada kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pihak kafir Quraisy pula seramai 1000 orang tentera yang diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham. Kita tengok jumlah tentera Islam 313 dan jumlah tentera musyrikin seramai 1000 orang, kan? Tentera Islam sedikit. Ingat bilangan tentera tu ya. Sebab berlaku Perang Badar, Rasulullah SAW bertindak menghalang angkatan perdagangan kafir Quraisy yang kembali daripada Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Kenapa? Tujuan dia, Rasulullah SAW berbuat demikian kerana sebelum ni orang Islam dia berhijrah ke Madinah sehelai sepinggan. Jadi harta-harta yang ditinggalkan tu orang kafir Quraisy ambil dan jual. Ini tujuan dia. Yang pertama, untuk melemahkan ekonomi musuh yang bertujuan menghancurkan Islam. Yang kedua, bagi menggantikan harta orang Islam yang dirampas. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan Islam. Pertolongan Allah dalam peperangan Badar. Abu Sufyan telah meminta pertolongan musyrikin Mekah dan Abu Jahal bersetuju untuk membantu. Akhirnya apabila Abu Sufyan dapat mengesan tujuan Rasulullah SAW ni, kan, untuk mengikat dia dan merampas harta dia, jadi dia hantar utusan pergi ke Mekah dan beritahu yang Rasulullah nak berperang. Padahal Rasul tak berperang. Rasulullah nak merampas harta orang Islam semula je. Tapi Abu Sufyan kata sampaikan kepada Abu Jahal yang Rasulullah nak berperang. Apabila Rasulullah SAW sampai, lalu berlakulah perang yang hebat. Dalam peperangan ini, Allah telah menghantar malaikat untuk membantu tentera Islam menghancurkan musyrikin. Akhirnya, tentera Islam mencapai kemenangan yang besar kerana pertolongan daripada Allah. Allah hantar tentera malaikat. Allah hantar malaikat menyertai tentera Islam. Kita tengok bilangan tentera yang terbunuh. Dalam peperangan tersebut, seramai 70 orang tentera musyrikin terbunuh, termasuk Abu Jahal bin Hisham. Ini ketua tentera musyrikin. Dan seramai 70 orang yang lain menjadi tawanan tentera muslimin. Manakala tentera Islam yang mati syahid seramai 14 orang, termasuk Ubaidah bin Al-Harith. Rasulullah SAW mengarahkan semua tentera musyrikin yang terbunuh ditanam dan tentera Islam yang syahid dikebumikan dengan baju yang dipakai ketika berperang. Sebabnya kalau yang orang Islam ni pakaian darah dia tu akan menjadi saksi semasa di dalam kubur nanti. Rasulullah SAW bersama para sahabat pulang dengan gembira dan penuh rasa syukur dengan kemenangan tersebut. Kita tengok pengajaran dia. Pertama, orang Islam wajib mempertahankan kesucian Islam dari ancaman musuh. Yang kedua, Rasulullah SAW dan sahabat berani berjuang kerana yakin dengan kebenaran Islam walaupun bilangan tentera musuh jauh lebih ramai. Tentera musuh 1,000 dan
tentera Islam hanya 313 orang sahaja. Dan yang ketiga, sentiasa mematuhi arahan ketua dalam setiap organisasi.